Kawat Asas Pelajaran 2. Perkara senang diri. Bahasa hukuman bagi kawat asas pelajaran 2 adalah skuad senang diri. Terdapat pergerakan dan penerangan dalam kawat asas pelajaran kedua, yaitu biarkan kaki kanan tinggal diam dan tapak kaki tegang ke belakang, angkat kaki kiri ke hadapan. Seterusnya adalah bengkok lutut, pahak paras bawa ke kaki kiri sebelah kiri hentak ke bumi. Supaya jarak kedua-dua kaki adalah lebih kurang 12 inci. Pada ketika yang sama, bawa tangan kanan ke dalam tapak tangan kiri. Ibu-ibu jari bersilang dan angkat lurus menunjukkan arah tanah. Pada masa yang sama, mengalihkan berat badan sedikit ke kiri supaya berat sama rata. Apabila mendapat bahasa hukuman, pelatih hendaklah berteriak "up" dan melakukan pergerakan tersebut. Gambar yang ditunjukkan adalah kedudukan bagi kawat asas pelajaran kedua. Ini merupakan pandangan daripada belakang. Senang diri, up. Kawat asas pelajaran 35. Perkara memberi hormat semasa berhenti. Bahasa hukuman: hormat, hormat ke hadapan, hormat. Terdapat 4 pergerakan dalam kawat asas pelajaran 35. Perbuatan: skuad 1, bawa tangan kanan ke hadapan, bengkokkan siku dan rapatkan ke badan, lengan sama paras, tapak tangan menghala ke dalam, jari-jari rapat dan lurus ke hadapan. Skuad 2, bawa tangan kanan ke atas, menghala ke bawah, jari-jari lurus dan rapat, jari telunjuk kena pada kening di sebelah kanan, tapak tangan lurus dengan sudut lengan, muka terus pandang ke hadapan. Skuad 3, bawa siku kanan rapat ke badan, lengan condong ke hadapan sedikit, dan jari-jari genggam kedudukan sama rata dengan bahu kanan. Skuad yang terakhir yaitu skuad 4, bawa tangan sampai kepada kedudukan sedia. Hormat, hormat ke hadapan, hormat. 2 hormat, 2 potong. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah bahan bakar, kayu api, 2 biji batu, seterusnya adalah air untuk melembabkan tanah, telur untuk dimasak, dan terakhir adalah parang untuk mengorek lubang. Bagi langkah yang pertama, kita akan menggunakan parang untuk membuat satu lubang. Lubang ini bertujuan untuk kita letak telur yang ingin dimasak. Saiz lubang yang dibuat adalah mengikut saiz telur yang akan dimasak. Langkah kedua, masukkan air yang sudah disediakan ke dalam lubang yang telah kita buat. Air tu masukkan semua sampai lubang tu betul-betul penuh dengan air. Ini bertujuan untuk sentiasa melembabkan tanah dan sekaligus membuatkan telur itu masak. Okey, selanjutnya adalah masukkan telur ke dalam lubang yang berisikan air. Lepas itu tutup lubang itu menggunakan sisa-sisa tanah yang dikorek sebentar tadi. Di sini pastikan tanah tu betul-betul menutup semua ruangan yang ada di atas telur itu. Biarkan dia rapat dan tidak keluarkan telur itu. Selanjutnya adalah hidupkan api di atas lubang yang dibuat. Ini api yang sudah hidup, dan simpan kayu api di atas tanah, di atas telur yang ada di dalam tanah tu. Api kenalah besar supaya haba dapat masuk ke dalam tanah dan membuatkan telur itu masak dengan sempurna.
Sementara itu kita tunggu sampai api itu betul-betul tidak marak lagi dan kayu api itu habis dibakar. Setelah api padam, bongkar sisa-sisa kayu api itu, buka dan pastikan api itu betul-betul tiada. Alihkan semua sisa-sisa kayu api sampai nampak lubang yang kita buat tadi untuk masukkan telur tuh. Selanjutnya kita buka lubang yang kita buat tadi dengan menggunakan parang. Di sini perlu berhati-hati sebab masih panas, bara api itu masih ada dan kita perlu buka itu dengan berhati-hatilah. Di sini kita dapat lihat bahwa air yang kita isi di dalam tanah itu tadi sudah berkurang dari sebelumnya. Seterusnya keluarkan telur itu dan simpan di dalam tempurung kelapa. Akhir sekali cuci dahulu sebelum buka, pastikan tanah-tanah itu tidak di atas permukaan telur. Buka dan ini adalah hasil daripada memasak di dalam tanah.